Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali kepada channel Cikgu Buku Teks bab 9 Praktis Kendiri 9.2a Matematik Tingkatan 4, iaitu menentukan sama ada peristiwa-peristiwa yang diberikan merupakan peristiwa bersandar atau tidak bersandar. Cuba try. Murid boleh cuba merujuk kepada buku teks muka surat 248 Praktis Kendiri 9.2a untuk menentukan sama ada peristiwa yang diberi merupakan peristiwa bersandar atau peristiwa tidak bersandar. Jadi untuk menjawab soalan ini, murid sebenarnya perlu mengetahui definisi dan juga dapat membezakan peristiwa bersandar dan tidak bersandar, di mana peristiwa bersandar merupakan peristiwa yang mempengaruhi di antara peristiwa A mempengaruhi peristiwa B, manakala sekiranya peristiwa itu tidak bersandar, peristiwa itu dikatakan peristiwa A dikatakan tidak mempengaruhi kejadian yang berlaku pada peristiwa B. Okey, kita tengok pada soalan pertama. Nak menentukan sama ada peristiwa bersandar atau tidak bersandar. Soalan pertama, jarum putaran roda bertuah berhenti pada sektor yang sama pada 2 kali berturut-turut. Jadi apabila kita melihat kepada peristiwa kali pertama roda diputarkan, maka kemungkinan murid boleh mendapat nilai 450. Jadi peristiwa A yang pertama 450, manakala peristiwa B apabila roda itu diputarkan sekali lagi, maka kemungkinan juga akan dapat RM450. Jadi apa yang kita boleh katakan di sini, apabila kita memutarkan roda sebanyak 2 kali, kali pertama mungkin akan dapat 450 ataupun nombor-nombor yang lain yang ada pada roda bertuah. Peristiwa B pun kemungkinan juga akan dapat nombor, masih lagi dapat nombor yang sama. Maksudnya tiada perubahan. Mungkin dapat nombor yang sama, mungkin tak dapat nombor yang sama. Maksudnya peristiwa yang berlaku pada peristiwa A masih lagi peristiwa yang sama dengan peristiwa yang B. Tiada perubahan. Jadi bila tiada perubahan, yang tu dinamakan sebagai peristiwa tidak bersandar. Seterusnya soalan nombor 2. Bila kita nak menentukan sama ada peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar, maka keyword pada soalan ni kita boleh lihat apabila 2 orang murid dipilih. Tadi pada sekumpulan murid 10 perempuan dan 14 lelaki secara rawak. Secara rawak tu maksud dia dipilih merujuk kepada kebarangkalian. Okey, 2 murid lelaki, maksudnya apabila seorang murid lelaki dipilih, maka bilangan kumpulan pelajar lelaki sudah berkurang sebanyak 13 orang apabila dia buat pilihan kali pertama. Bilangan murid telah berkurang sebanyak 13 lelaki. Perempuan masih lagi kekal dengan 10. Apabila pilihan kedua dibuat, maka bila pelajar lelaki juga masih lagi dipilih, maka pelajar lelaki akan berkurang sebanyak 12 lelaki. Perempuan masih lagi kekal dengan 10 perempuan. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini, pilihan pertama ataupun peristiwa pertama wakili pilihan pertama sebenarnya mempengaruhi peristiwa kedua, iaitu merujuk pada pilihan kedua. Jadi peristiwa bagi soalan nombor 2 ialah peristiwa bersandar.
Okey, seterusnya soalan nombor 3. Kita kena faham keyword pada soalan. Murid tu menjawab 3 soalan objektif. Di mana 3 soalan objektif tu ada 4 pilihan jawapan. Ada 4 pilihan jawapan yang diberikan seperti yang macam kita jawab soalan objektif dalam peperiksaan biasanya. Okey, soalan yang pertama ada jawapan A, B, C, D. Soalan kedua pun ada A, B, C, D pilihan jawapan. Soalan nombor 3 pun ada pilihan jawapan A, B, C, D. Apa yang kita tengok pada pilihan pertama ataupun soalan pertama ataupun peristiwa pertama, soalan A, soalan nombor 1, dia tak akan mempengaruhi jawapan pada soalan nombor 2. Soalan nombor 3 pun ataupun peristiwa ketiga pun sebenarnya tidak mengaruhi pilihan jawapan yang berada pada soalan yang kedua ataupun pertama. Jadi bila peristiwa itu tidak mempengaruhi antara satu sama lain, pilihan jawapan pada soalan nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 langsung tidak akan mempengaruhi antara satu sama lain, maka peristiwa ini dipanggil ataupun merujuk kepada peristiwa tak bersandar. Soalan nombor 4. Kita yang pertama perlu tentukan peristiwa, sama ada peristiwa pertama mempengaruhi peristiwa kedua. Okey, cuba kita perhatikan maklumat pada soalan. Yang pertama ialah kotak P ada 2 keping warna merah, 3 keping warna hitam. Manakala kotak Q ada warna merah 5 keping, warna hijau 6 keping. Okey, ayat seterusnya, sekeping kad dipilih rawak daripada kotak Q. Maksud dia pilih satu kotak Q. Bila dia pilih, dia pun masukkan ke dalam kotak P, dia masukkan ke dalam kotak Q. Okey, seterusnya dia pun pilih sekali lagi. Daripada P tadi dia pilih, ambil kotak Q. Okey, kedua-dua kad dipilih daripada kotak Q, P dan Q adalah warna sama. Okey, jadi untuk menunjukkan saya tunjukkan dalam bentuk gambar raja ataupun gambar sini ni. Okey, katakan ada kotak P, kotak Q. Okey, kotak P ada 2 keping merah, kotak Q ada 5 keping merah. Okey, kotak Q tadi ada 3 hitam. Kotak P ada 3 hitam, kotak Q ada 6 hijau. Okey, katakan kotak P ada 5 kan? Okey, katakan kotak P ni menjadi peristiwa pertama. Peristiwa P. Peristiwa Q. Okey, kita ada 2 peristiwa ni sebab dia pilih dalam kotak P, kemudian baru dia pilih kotak Q. Okey, jadi bila kotak P ada 5, katakan bila saya pilih sini ni, saya dapat color merah. Jadi color merah dah kuranglah 1. Jadi warna merah akan transfer di sini. Merah yang berada pada kotak Q. Okey, dia P dimasuk dalam Q, jadi Q ada dapat 1 lagi tambahan. Di peristiwa Q dah berubah dah ni. Peristiwa Q pun dah berubah, peristiwa P pun dah berubah. Jadi kotak Q sebenarnya bergantung kepada kotak P. Kalau P dapat merah ataupun P dapat hitam, dia akan mengaruhi bilangan yang asal yang ada dalam kotak Q. Jadi apabila dia mempengaruhi daripada banyak jadi kurang, daripada kurang jadi banyak, jadi sebenarnya dia mempengaruhi. Jadi bila mempengaruhi maksudnya peristiwa pada soalan nombor 4 ialah peristiwa bersandar. Soalan terakhir iaitu soalan Vincent dan Bajat menuruti ujian sejarah di sekolah. Vincent dan Bajat lulus dalam ujian sejarah. Okey, jadi kita tengok peristiwa yang pertama, peristiwa Vincent, peristiwa Bajat untuk
sejarah. Ujian sejarah. Okay, katakan peristiwa Vincent untuk ujian sejarah. Kalaulah Vincent dapat B, Bajat dapat A, peristiwa Vincent dapat B sebenarnya dia tak akan mempengaruhi Bajat untuk dapat A, ataupun peristiwa Bajat dapat A sebenarnya tidak mengaruhi pun keputusan Vincent untuk dapat keputusan A dalam peperiksaan ataupun ujian sejarah. Jadi apabila tidak mempengaruhi, maka apa yang kita boleh katakan di sini, peristiwa tersebut ialah peristiwa tak bersandar. Okey, jadi peristiwa bersandar dengan tak bersandar maksud dia kalau dia mempengaruhi barulah dia merupakan peristiwa bersandar. Kalau peristiwa yang pertama tidak mengaruhi peristiwa yang kedua, maka ia merupakan peristiwa tak bersandar. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Buku Teks. Cuba try.